Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya Abdul Rahim bin Bahari daripada kumpulan 7, mewakili kumpulan 7 akan membentangkan tugasan perbezaan pendapat dalam ibadat haji dan umrah. Baik, kita terus kepada pendapat yang pertama. Perbezaan pendapat yang pertama iaitu melakukan ihram haji sebelum waktunya. Di sini ada 3 pendapat menurut para ulama. Pendapat yang pertama, ihram hajinya sah dan hukumnya makruh. Sebagaimana dalil yang dibawa datang adalah yas'alunaka 'ani ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah itulah adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dalil datang menunjukkan bahawa seluruh bulan itu adalah miqat zamani untuk haji. Jadi pelaksanaan ihram haji sebelum masuk waktu haji iaitu sebelum miqat makani yang telah ditentukan adalah sama dengan pelaksanaan ihram haji sebelum tiba di miqat makani. Maknanya tidak ada masalah. Hukumnya adalah sah. Walau bagaimanapun dimakruhkan oleh sebahagian daripada ulama. Adapun pendapat yang kedua, ibadah haji sah dan tidak makruh. Dan jika ia tetap dalam keadaan ihram sehinggalah saat ia mengerjakan haji. Hal ini dibolehkan. Ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya, miqat zamani dalam pelaksanaan ihram haji ini, kami lebih cenderung kepada pendapat yang kedua yang menyatakan ibadat hajinya adalah sah jika ia tetap dalam keadaan ihram hingga saat ia mengerjakan haji. Yakni hal ini dibolehkan. Masalah yang kedua adalah perselisihan di kalangan para fuqaha berkaitan hukum melontar jumrah pada hari-hari tasyrik selepas subuh, iaitu sebelum gelincir matahari. Adakah sah ataupun tidak? Jadi pendapat pertama mengatakan bahawa tidak sah sebelum tergelincir matahari. Dan jika dia melontar juga, maka dikehendaki mengulangi semula lontaran tersebut. Melainkan lontaran qada sahaja. Pendapat ini adalah pendapat muktamad daripada jumhur mazhab. Adapun pendapat kedua, dibolehkan melontar sebelum tergelincir matahari. Pendapat ini pula dipegang oleh kaul yang dhaif oleh Imam Rafi'i, Isnawi dan Abu Hanifah. Dan pendapat yang ketiga, harus melontar sebelum gelincir matahari pada hari-hari tertentu, tidak pada setiap hari tasyrik, iaitu harus melontar sebelum zuhur pada 12 Zulhijjah bagi orang ataupun bagi jemaah haji yang ingin melakukan nafar awal, dan tidak harus melontar sebelum zuhur melainkan pada hari yang ke-13. Ini adalah merupakan salah satu daripada pandangan Abu Hanifah dan salah satu cabang daripada riwayat Imam Ahmad. Maka kesimpulannya, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Muzakarah Haji, bahawa pendapat yang kedua itu boleh diguna pakai bagi mengelakkan kesesakan yang berlaku di tempat melontar jumrah. Maknanya jemaah haji boleh melontar sebelum zuhur, selepas subuh pada hari-hari tasyrik untuk mengelakkan kesesakan. Perbezaan pendapat yang ketiga dalam perbincangan kami ini iaitu tawaf dan sa'i merupakan menggunakan kenderaan elektronik bagi yang tidak uzur. Adakah boleh ataupun tidak? Pendapat pertama, tawaf dan sa'inya sah tanpa dikenakan sebarang fidyah. Pendapat ini mengambil kira Rasulullah pernah tawaf di Kaabah pada Hajjatul Wada' di atas unta. Pendapat ini dipegang oleh Anas bin Malik, mazhab Syafi'i dan Atha'. Adapun pendapat kedua, sah tawaf dan sa'i dalam keadaan berkenderaan tetapi dikenakan dam. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Adapun pendapat yang ketiga, tidak sah.
Yang tidak sah ini bagi yang tidak ada uzur. Yang bagi tidak ada keuzuran. Ini pendapat Imam Lais dan sebagian pada mazhab Hambali. Kesimpulannya, jika kita lihat muzakarah haji kali yang ke-32 memutuskan bahawa hukum menggunakan kenderaan elektronik ketika melaksanakan tawaf hukumnya adalah harus. Ia juga dilihat tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i yang tidak mensyaratkan berjalan sebahagian dari syarat sah tawaf maupun sa'i. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah kita boleh menggunakan motor untuk kita tawaf dan sa'i walaupun kita tidak ada keuzur. Perkara yang keempat, perbezaan pendapat tentang hukum sa'i. Pendapat pertama, sa'i merupakan salah satu daripada rukun haji. Itu pendapat yang pertama. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i. Pendapat kedua, sa'i adalah wajib. Jadi dia bukan rukun, dia cuma adalah wajib. Dan boleh digantikan dengan dam. Sa'i boleh dimulakan dari mana-mana bukit Safa atau Marwah. Hukum sa'inya adalah sah sekiranya bermula dari bukit Marwah. Ini dipegang oleh pandangan Imam Hanafi ataupun pendapat ketiga, mazhab Hambali mempunyai dua pendapat. Satu pendapat hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua hukumnya wajib. Ini pendapat Imam mazhab Hambali. Kesimpulannya, kita lebih cenderung kepada pendapat pertama yang menyatakan sa'i adalah salah satu daripada rukun haji dan umrah. Perkara yang kelima yang diperbincangkan adalah perkara yang membatalkan wuduk. Pendapat yang pertama, wuduk tidak batal sekiranya bersentuhan kulit ajnabi, lelaki, perempuan tanpa syahwat. Dengan pandangan ini atau pendapat ini meletakkan lamastumun nisa itu adalah bersentuhan dengan mubasyarah tanpa jima'. Kalau mubasyarah, kalau ada nafsu, barulah diletakkan sebagai batal. Kalau tidak ada nafsu, maka wuduk mereka ini tidak batal. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, pandangan Imam Ahmad yang masyhur dan salah satu daripada pandangan Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan wuduknya batal sekiranya bersentuhan tanpa alas kulit ajnabi lelaki perempuan yang baligh walaupun tanpa syahwat. Maka wuduknya batal. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i dan salah satu pandangan dalam mazhab Imam Ahmad. Adapun pendapat yang ketiga, wuduk batal sekiranya bersentuhan kulit lelaki perempuan ajnabi secara sengaja. Wuduknya batal bersentuhan lelaki dan perempuan secara sengaja. Dan maknanya pendapat ini berpegang perbuatan sengaja menyentuh diambil kira sebagai asal batal wuduk kerana firman Allah, "Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum." Ayat ini menunjukkan bahawa apa saja yang dilakukan dengan sengaja adalah diambil kira. Maksudnya bersentuhan lelaki dan perempuan dalam kes berwuduk. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Az-Zahiri. Pendapat yang keempat pula, wuduk tidak batal sekiranya bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Wuduknya tidak batal. Kecuali ia berjima'. Bersentuh memang tak batal. Melainkan kalau dia berjima' baru batal. Jadi mereka ini, pendapat ini mentafsirkan lamas itu dengan jamak tu. Semua hadis berkaitan isu ini, sama ada kucup, tolak dengan kaki dan sentuh tanpa kaki dengan tangan, semua menunjukkan bahawa bersentuhan sekiranya perbuatan-perbuatan ini membatalkan wuduk. Rasulullah tidak meneruskan solat tanpa berwuduk setelah berlaku persentuhan. Pendapat ini dipegang oleh Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan satu pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kesimpulannya, kajian ini merumus kepada pendapat yang rajih dan sesuai diamalkan. Terutama
oleh mereka yang melakukan tawaf haji dan umrah ialah pendapat yang pertama dan pendapat yang marjuh daripada Imam Syafi'i yang mengatakan batal wuduk jika berlaku sentuhan dengan syahwat. Tidak batal dengan sentuhan mutlak. Jadi kesimpulannya pada pihak kami bahawa pendapat ini menjadi pilihan berdasarkan hal berikut. Pendapat yang paling sederhana. Dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat sedemikian. Pendapat yang paling tepat dengan maqasid syariah pada ketika itu, iaitu pada ketika tawaf sa'i, terikat dengan satu mazhab bukanlah pendirian yang sihat dalam kita menghadapi masalah atau musyakkah yang besar pada ketika jemaah berada di tanah haram Mekah. Pendapat yang memenuhi tuntutan mengamalkan rukhsah dan azimah. Jadi itulah sahaja lebih kurang daripada pihak kami, kumpulan 7, berharap agar pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada siapa yang mendengarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.